بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji dan syukur Allah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di tempat yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah taala. Saya muliakan para asatidzah, tuan pengurusi, tuan haji pengurusi serta staf kepimpinan jawatan kuasa Masjid Rawdatul Jannah, seterusnya yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan hajah, para jemaah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita berhimpun di tempat yang baik ini dengan niat yang baik ini. Mari sama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang bakal kita baca daripada kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Pada fasal yang ketiga, setelah kita bicarakan berkenaan dengan mata dan telinga, maka masuklah anggota yang ketiga yang wajib dijaga, yang mesti dijaga kerana ianya memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita, amalan kita. Disebutkan di sini tujuan Allah menjadikan lidah. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan lidah bagimu untuk yang pertama, dengannya yakni dengan lidah tersebut engkau membaca Al-Quran, hadis Nabi SAW, segala zikir dan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat. Yang kedua, dengannya juga yakni lidah engkau mengajar ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, engkau menyuruh dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Yang pertama, dengannya engkau membaca Al-Quran. Kenapa disebut baca? Kerana membaca Al-Quran itu, membacanya, menghafaznya, melihatnya, mendengarnya, semuanya Allah bagi pahala yang berbeza. Ini nak kata kasihnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, kalau baca Al-Quran, baca maksudnya bila sebut baca mesti tengok. Kita buka Quran, kita tengok dan baca. Di situ bukan sekadar pahala baca Quran, pahala melihat Al-Quran juga dikira. Maksudnya dia itu dipecahkan. Ada pahala dengan sebab melihat, ada pahala dia. Baca kemudian ada pahala dia. Tuan-tuan menghayati juga dikira pahala lain. Ini semua adalah kasih Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sampaikan tengok pun dapat pahala. Sebab tu ada orang yang menghafaz Al-Quran, para ulama'-ulama' kita yang terdahulu, ada di kalangan mereka ini yang dah hafal Quran daripada kecil, tapi masih lagi buka Quran baca, tengok. Ini terjadi. Salah seorang ulama' yang ada di Hadramaut, nama dia Sayyidil Habib Umar, tempat saya belajar dulu. Pernah satu orang anak murid dia bertanya kepada dia, sebab Sayyidil Habib Umar ini setiap hari sembahyang duha, dia akan sembahyang duha ni, surau ni macam surau pengajian lah,
tempat pelajar-pelajar duduk. Selepas subuh nanti ada wirid-wirid, kemudian ada macam pengajian, macam kuliah subuh secara umum. Habis kuliah subuh tu nanti dia akan masuk halaqah atau bulatan-bulatan kelas masing-masing lah. Biasanya time itu habis kuliah subuh, Sayyidil Habib Umar akan solat duha. Kita biasa solat duha istiqamah 2. Sayyidil Habib Umar biasanya sembahyang duha paling-paling tidak 8 rakaat setiap hari. Istiqamah dilihat dan disaksikan oleh ribuan anak-anak muridnya. Maka yang jadi tertariknya adalah beliau membaca sambil melihat Al-Quran. Hatta saya sendiri pun berfikir, sebabnya bila bulan puasa beliau tak akan keluar daripada bumi Tarim, kerana beliau akan memimpin solat tarawih di tempatnya, di surau, di pondok dia lah kita sebut, madrasahnya itu. Beliau sendiri akan jadi imam setiap malam 2 juzuk. Bermaksud dalam sebulan 2 kali khatam Quran untuk tarawih sahaja. Dia seorang imam, tak ada 2 orang. Saya hari ni, sampai hari ni saya belum lagi berpengalaman jadi imam seorang-seorang satu malam, tak ada. Ada masa saya jadi imam dulu pernah, cuma bukan setiap malam lah. Contohnya malam ni saya seorang bertugas, esok imam yang kedua, yang ketiga pula akan tugas full, macam tu lah. Tapi bukan sebulan, saya tak pernah lagi, walaupun saya dah jama jadi imam tarawih. Jadi bila Sayyidil Habib Umar setiap malam 2 juzuk tanpa tengok Quran. Maksudnya beliau hafal dengan masyi. Orang dah hafal Quran kata masyi ni cair dah, dah macam Fatihah dah. Tapi sembahyang duha hari-hari tengok Quran. Jadi agak pelik sikit lah. Bila sembahyang duha, macam mana cara dia tengok Quran? Dia akan pegang Quran, bila nak rokok, nak sujud, nak rokok, dia ada satu macam tiang, macam satu meja, dia akan letak atas tu, kemudian rokok, sujud, dan kemudian bangun balik. Nanti dia ambil balik, buka. Yang penting kita jaga pergerakan lah, tak ada masalah benda tu. Ya khair. Jadi beliau menjawab apa kepada anak murid yang bertanya kepada dia tu. Ini bukan saya sendiri tanya, tidak. Ini ada satu kisah yang kita dapat daripada senior-senior. Maka satu orang tu dia bagi tahu, ketika anak murid dia tanya, dia kata apa? Aku ni mulut ni dah dapat dah pahala baca Quran. Jadi aku nak juga mata pun dapat pahala sekali tengok Quran. Macam tu. Tapi kalau kita kena pilih option, ada option nak dapat pahala tengok ke pahala baca? Saya rasa ramai pilih tengok. Pegang belek, sejam dia belek dia tu. Banyak pahala aku hari ni. Kenapa banyak pahala? Tengok Quran jadilah dia, walaupun tak baca kan. Bukanlah begitu. Dia Nabi ni, Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita ni supaya kita renung benda lebih jauh. Contohnya apa? Nabi nak bagi tahu Quran ni tengok pun dapat pahala, apatah lagi baca. Tu di satu saranan sebenarnya. Bukan kita ambil yang depan tu saja. Yang ni kalau ambil yang depan tu saja, macam contoh saya bagi seorang ibu, dia nak keluar rumah ni. Rumah tengah berselerak ni. Dia akan cakap kepada anak-anak di dalam rumah, ni mak nak keluar Ustaz, mak harap ni kalau hampa rajin sekali lagi, mak balik kemahlah rumah. Kalau anak yang cerdik dia faham, mak aku suruh kemah rumah. Tapi anak yang tak cerdik dia kata, mak kata kalau rajin, aku tak rajin. Faham maksud saya? Dia kias saya tu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Baca hadis Nabi, zikir dan ilmu. Yang kedua, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan dia. Tuan-tuan, ajarlah ilmu yang bermanfaat. Dia bukan syarat dakwah. Bukan syarat berdakwah itu kita mesti mengetahui semua benda. Tetapi syarat dakwah adalah anta'lam ma tad'u ilaih. Engkau mengetahui apa yang kau sampaikan. Yang ni penting. Maksudnya kita nak pergi, tuan-tuan contohlah, kalau kita ilmu yang kita ada surah Al-Fatihah sahaja, maka kita ajarkan kepada orang lain surah Fatihah tu. Jangan kita, Fatihah dah habis, surah Al-Baqarah pula kita ajar dia, sedangkan kita baru tahu Al-Fatihah. Ni contoh sahaja. Jadi hari ni yang jadi susah, yang jadi sesat, sebab ramai orang mengajar sesuatu yang dia tak tahu. Maksudnya dah melebihi daripada apa yang dia faham, maka akan jadi masalah. Jadi kalau yang kita tahu, kongsikan. Kerana apa? Bila orang itu beramal dan kemudian ada orang ikut dia pula sampaikan kepada orang lain, dan orang yang dia sampaikan itu pula sampaikan kepada orang lain, maka semua orang yang berturutan itu, semuanya pahala akan dapat juga kepada kita.
tak kurang walaupun sikit. Sini seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi, man dalla 'alal khair ka fa'ilih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan dapat pahala bila mana orang itu buat kebaikan. Dan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi bagi tahu apa? Sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalas. Bila matinya seorang manusia, seorang anak Adam itu, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara yang tak terputus. Pertama, sedekah jariah, sedekah jariah. Maksudnya sedekah jariah, contohnya dia wakaf kat masjid ni, dia wakaf dulu batu ke simen ke apa. Jadi selagi masjid ni digunakan, selagi tu pahala berjalan walaupun dalam kubur. Yang kedua, au ilmun yantafa'un bih, iaitu ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kalau kita kongsikan kepada orang, orang dapat amalkan, maka itu. Yang ketiga, salihat awal dia salihan yad'ulah, anak soleh yang mendoakan ibu bapa dia. Oh, dalil ni yang orang pakai, yang setengah orang guna. Jadi tak perlulah kita duk sedekah Fatihah kepada orang mati. Tak perlulah kita baca tahlil. Tak perlulah kita kumpul malam Jumaat baca Yasin. Kenapa nak baca Yasin malam Jumaat, nak baca tahlil malam Jumaat, nak hadiahkan pahala pada si mati? Semua tu tak sampai tu. Tak sampai. Ini jangan ada yang keluar lagi sebelum saya habis cakap, nanti bahaya. Sebab saya nak terangkan, bukan saya nak kata tak boleh. Ni saya nak terang. Saya kata orang, ada setengah orang kata kan, kalau sampai situ je orang ambil, ustaz tu kena report Jabatan Agama, dia kata tak boleh buat tahlil. Bukan. Maksud saya, ada orang kata macam tu. Sebab apa? Dia kata hadis tu bagi tahu, hadis tu mai habaq kat kita yang 3 amalan sahaja yang berjalan. Bila mati terputus, semua amalan terputus. Jadi 3 je. Sedekah jariah dia, ilmu yang dia bagi tahu kat orang dulu, anak-anak dia yang doakan dia. Kita mana boleh? Jadi tuan-tuan, senang je jawapan dia. Jawapan dia untuk orang yang menggunakan hadis ni sangat simple dan senang. Nabi kata in qata'a amaluhu atau amalahu. Yang terputus tu amalan si mati. Tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat, amalan siapa? Amalan kita. Dia suka hati kita lah macam apa pun. Amalan yang terputus, amalan si mati. Malam Jumaat tu amalan kita. Kita minta Allah sampaikan pahala. So tak ada kaitan dengan si mati. Yang terputus ni amalan si mati. Si mati punya amalan tu terputus. Maksudnya si mati tak boleh bangun balik pergi buat amalan. Yang itu maksud dia. Adapun yang kita baca malam Jumaat, itu amalan kita. Sampai ke tak sampai, kita confirm dapat pahala. Itu cerita dia. Kalau anda kata tak sampai kepada si mati sekalipun, kalaulah dikatakan tak sampai, kita yang baca ni tetap dapat pahala sebab kita baca. Ini kelebihannya, Allah beri kita lidah untuk kegunaan dunia dan akhirat. Kemudian, dan dengannya engkau menyuruh kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Kita dipandang mulia. Umat Nabi Muhammad diangkat darajatnya di sisi Allah bukan kerana mereka ini ramai pendakwah, bukan kerana ramai yang lantang ketika berkhutbah, bukan yang pandai yang banyak pergi haji dan umrah, tetapi kerana mereka ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ukhrijat linnas khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah sebut dalam Al-Quran juzuk yang keempat, kamu ini sebaik-baik, kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kelompok manusia. Apa sebab dia? Ta'muruna bil ma'ruf, bila mana kita menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah kemungkaran, barulah kita dikira umat yang terbaik. Jadi dengan apa kita nak gunakan untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran? Dengan lidah kita. Maksudnya gunakan kebaikan dan juga gunakan manfaat lidah tersebut untuk mengajak orang berbuat baik. Yang seterusnya, memberi nasihat kepada orang Islam. Beri nasihat ini pun salah satu daripada cabang agama kita. Cuma mesti ada caranya. Janganlah sampai mengaibkan dia. Hari ini ada orang beri nasihat sampai mengaibkan seseorang. Wal'iyadu billah.
ada yang menegur, tetapi dengan cara supaya nak orang semua tahu akan keburukan orang tersebut. Lebih baik menjaga keaiban dia, kita panggil dia dan kita tegur dia dengan baik. Melainkan benda yang terang-terangan. Hari ini ada yang melakukan maksiat, melakukan dosa secara terang-terangan. Maksud saya terang-terangan ni macam mana? Di media sosial, di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Bila di-share dan di-post, maka bila seorang yang dikatakan public figure, orang yang ada followers banyak, ramai orang ikut dia, dia akan memberi kesan kepada orang yang melihat dan membaca berita tersebut, membaca posting tersebut. Maka memerlukan teguran yang mana bersifat open juga supaya orang boleh baca. Ini kadang-kadang orang tak faham. Nak tegur kena pelan-pelan, kena pergi. Dia tak boleh juga. Dia buat dosa terang-terang. Contoh macam yang berlaku di negara kita. Bila mana ada satu orang yang lahirnya sebagai seorang yang berjantina lelaki, contohnya, kemudian dia telah menukar jantinanya. Bukan menukar, cuba menukar. Hakikatnya takkan tertukar, walau sekiranya dia menggantikan apa-apa daripada anggota badannya sekalipun. Jadi dia dengan bangganya memberitahu kepada awam, saya melakukan operation, saya menghabiskan beribu, ratus ribu untuk buat operation ini, untuk buat operation itu. Jadi tujuan saya buat benda ni, tujuan saya bagi tahu, saya nak berikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Jadi dekat situ perlunya beberapa pendakwah untuk menegur secara terbuka, kerana sudah ramai yang cuba mengikuti. Jadi kena faham konsep dakwah. Ya, Nabi pernah berdakwah, Nabi memang lembut, Nabi dakwahnya memang lemah lembut, Nabi dakwahnya dengan hikmah. Jangan lupa Nabi juga pernah mengangkat pedang. Kiasan saya tu, maksudnya Nabi memang pergi jumpa santai, Nabi pernah dibaling batu, tapi Nabi juga pernah mengetuai peperangan. Maksudnya ada masa-masa tertentu kita berlembut, ada masa tertentu dengan kena lantang sedikit, terutamanya bila perkara-perkara melibatkan perkara yang mungkar. Di saat wabak, penyakit, bala yang datang, ujian yang datang, sepatutnya umat Islam mengambil iktibar dan hikmah dengan cara banyakkan balik kepada Allah, berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berhimpun di atas pentas melalak dan melolong. Ini kadang-kadang pun kita perlu juga orang-orang yang di atas sana cuba faham kehendak dan juga apa yang disebut oleh banyak ulama-ulama kita. Jangan membuka ruang kepada kemurkaan-kemurkaan yang datang daripada Allah seperti ini. Di saat orang tengah takut, orang tengah risau, janganlah pula dilakukan dan dianjurkan program-program maksiat seperti menyanyi, menari di atas pentas dan sebagainya. Kita harap orang-orang yang di atas ini dapat berikan hidayah dalam menjalankan amanah supaya tidak lagi berlaku perkara-perkara seperti ini. Ditegur sudah banyak kali tapi masih dia buat. Dan agak kecewa bila malam semalam dijalankan juga program-program seperti itu. So, dia agak jadi ustaz tengok juga ke? Saya tak tengok, rumah saya tak ada TV. Tapi kita baca di Facebook dan sebagainya. Bila baca di Facebook tu, dia sedih ada bercampur dengan geram. Dia geram tu jadi bertambah panas bila ada bunyi mercun. Tuan faham maksud saya Jadi benda tu kita baca dah panas dah. Kemudian gedum-gedum kat luar dia macam bergelora benda tu. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahanlah Allah beri kesedaran kepada semua kita sekali dan semua orang Islam insya-Allah. Dan kemudian engkau menunaikan hajat orang Islam dan mendamaikan mereka. Gunakan lidah. Bahkan kalau sekiranya nak berbohong pun boleh guna lidah kita untuk berbohong, untuk mendamaikan. Tapi hari ini orang guna lidah berbohong untuk memecah belahkan. Kita mendamaikan orang boleh. Contoh Haji A dengan Haji B, dua orang tak ngam, ada selisih faham. Apa yang kita buat? Kita cuba mendamaikan. Semalam aku lepak dengan Haji B. Contohlah Haji B kata dia dah lama teringin nak tegur hang, tapi itulah segan sikit. Dia padahal Haji B tak cakap pun, tapi dia gunakan tu untuk mendamaikan. Pilah tegur dia. Dia nak tegur hang tu. Dia dah lama abang nak tegur hang.
Cuma dia segan lah sikit. Dia kata sebab takut hang tak kenan kat dia, tak suka dia ke apa. Kita berjumpa dengan B pula, cakap benda yang sama tu cakap dengan A. Ni contoh saja. Jadi orang tu pun jadi macam, oh iya ke? Dia cakap macam tu. Dia cakap kau memang bagus, dia kata. Kau bagus, dia kata. Kau pandai settle ke masalah. Tapi dia segan lah nak cakap dengan kau. Tu aku yang cakap dengan kau. Dia tak suruh cakap pun. Jadi orang ni akan rasa lembut. Ni contoh saja. Kan mulia macam tu. Tapi tak ramai Allah buat orang macam ni. Yang biasanya kau memang tak ngam dengan Haji B tu ya. Itulah aku tak pengam dengan dia. Patut pun. Aku pun tak kenal sangat dengan dia. Dia tambah dia tuang petrol lagi bagi orang tu berapi. Ni kan. Betul dia jumpa dengan B pula cakap benda sama juga. Aku tadi lepak dengan Haji A, dia cakap dia tak apa kenal dengan hang. Orang cabut lagi. Jadi orang makin berjauhan. Yang ni yang bahayanya sifat-sifat seperti ini. Dan dikatakan juga sebagainya yang ada kaitan dengan faedah akhirat dikerjakan dengan lidah. Allah Ta'ala menjadikan lidahmu itu kerana muslihat duniawi seperti cari harta dengan segala urusan akad. Seperti akad jual beli dan akad sewa menyewa. Akad jual beli. Yang ni kena balik kepada hukum fiqh lah. Kita mengaji bab fiqh mazhab Syafi'i ni kan ada akad dia. Tapi tidak semuanya melihat kepada akad. Ada benda yang tak ada akad. Kita beli ni ada akad dia. Saya jual dia, saya beli ya. Ya. Tapi ada juga jual beli yang tak ada akad. Tuan-tuan pernah beli air dekat mesin. Tuan-tuan nak cakap jual kat siapa? Nak beli kat siapa? Tak boleh cakap kan. Jadi lihat kepada hukum fiqh. Kemudian engkau bersyukur. Hendaklah bersyukur atas nikmat lidah ini. Memeliharanya daripada apa yang tiada dijadikannya kerananya. Tak ada dijadikan lidah ini kerana benda tersebut. Seperti apa tu? Contoh-contoh yang dilarang. Pertama, berdusta. Berdusta yang menyakiti orang lain berdosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, ia dosa kecil. Kecuali kerana ada keperluan, maka ia tiada berdosa. Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Ini yang saya sebut tadi ni. Maksudnya kalau berdusta untuk berdamaikan manusia tu boleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bil kadzdzab man yuslihu bainan nas. Tidaklah dianggap pendusta orang yang mendamaikan antara manusia. Oh ustaz, maknanya yang ni lah yang disebutkan tipu sunat tu, yang Ramli sebut tu. Tak ada tipu sunat. Tipu sunat tak ada. Yang ni maksudnya kita ni bukanlah kata tipu ni nak mengiyakan tipu sunat yang ramai orang guna tu. Bahkan ada orang nikah lain pun dia kata tipu sunat. Kau tipu isteri kau, tipu sunat. Takkan tipu bini cakap sunat juga. Sunatlah nanti gaduh. Kita nak elakkan pergaduhan, maka disunatkan kita menipu. La haula wala quwwata illa billah. Mana ada tipu sunat. Yang ni tipu harus ni, tipu harus. Kita tipu untuk bukan dia tidak dianggap berdusta pun. Bahkan wajib berdusta. Ni. Wajib pula menipu. Bila yang wajib menipu ni? Bila melihat orang yang haram dibunuh sembunyi daripada orang yang zalim hendak membunuhnya. Wajib kita berdusta waktu tu nak lepaskan orang tersebut. Orang tu datang, disembunyi kat belakang kereta, kat mana-mana, belakang pokok. Datang satu orang bawa parang nak bunuh dia. Jadi waktu tu orang kata, mana orang tu? Kita pun tahu orang tu ada kat belakang. Tapi nak menyelamatkan nyawa dia, kita patut cakap, tak tahu, aku tak nampak dia. Yang tuan-tuan cakap pula, tak baik menipu. Ada belakang tu lah. Bukan macam tu. Itu macam meriakan pula kan. Walaupun kita tak berkenan dengan dia. Tuan-tuan tahu tak, ada satu kisah. Yang ni bukan hadis ya. Bukan hadis Nabi. Tapi kisah. Satu orang, polis tengah kejar dia ni. Ini sampai kita pengajaran dia. Polis tengah kejar dia. Masa polis tengah kejar dia, dia lari. Dia terlanggar dengan satu orang. Jadi dia pegang orang tu, dia kata ke orang tu, kalau polis tanya apa-apa dekat kau jangan beritahu apa-apa. Okey. Dia pun lari lah. Polis nampak yang dia berborak dengan orang tu. Jadi orang tu pun lari, polis suruh yang 3-4 orang kejar dia. Jadi yang polis, seorang ketua polis tu duduk dekat yang orang yang tadi tu. Dia kata, tadi aku nampak orang tu ada cakap dia terlanggar kau. Betul. Aku nampak dia ada borak dengan kau. Betul. Macam ni, dia tu kau kenal dia? Aku tak kenal, aku terlanggar dia. Dia tu penyayah ya? Dia penyayah. Kami memang tengah cari dia. Cumanya aku nampak dia cakap dengan kau tadi. Jadi aku harap kau tidak bersubahat dengan penyayah. Jadi kau beritahu aku apa yang orang tu kata dekat kau. Baik. Bagi sama Ya, bagi sama. Dia kata apa? Dia kata jangan beritahu apa-apa dekat kau. Polis tu marah.
Kenapa tak boleh bagi tahu? Bagi tahulah. Ya, aku bagi tahulah ni. Dia bagi tahu, jangan bagi tahu apa-apa. Anda faham tak maksud dia? Rasa jujur pun salah, menipu pun salah. Dah orang tu jujur dah tahu. Tapi yang ni salah faham. Ya, dia kata dekat aku jangan bagi tahu kau apa-apa. Jangan macam tu. Dia penyenayah. Lebih baik kau berterus terang. Aku terus terang lah ni. Di sinilah masalahnya, tuan-tuan. Bila kita cakap betul salah, tak cakap jipu pun salah juga. Yang tu bukan hadis lah, itu saja. Saya pun tak tahu cerita tu betul ke tidak. Dengar orang cerita dulu ke zaman sekolah dulu kan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Yang kedua seperti mengumpat. Ghibah dia panggil dalam bahasa Arabnya. Tuan-tuan tahu ghibah ni Allah sebut dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Allah kata ni, adakah kamu menyukai, kamu ni suka ke makan daging daripada mayat saudara kamu sendiri? Tu perumpamaan mengumpat tu. Tu orang kalau mengumpat ni makan darah daging saudara tu, sebab Quran sebut begitu. Maksudnya mengumpat ni, maksud mengumpat apa? An dzikra akhaka ma la yuhibbuh. Ini penting kita tahu definisi ngumpat dulu. Mengumpat ini engkau menyebut tentang seseorang yang orang tu tak suka benda tu kalau didengar. Sebab apa saya terpaksa terangkan definisi? Sebab ada orang dia cuba pertahankan mengumpat tu betul dengan dia kata apa? Ini betul-betul ni. Tak baik dah cakap pasal orang. Dia aku kan fitnah ni, aku cakap benda betul ni. Yang betul tu mengumpat. Yang tak betul tu fitnah. Baik betul ke tak betul ke tak boleh. Dia tu jadi mengumpat. Tapi ada tak umpat yang dibolehkan? Ada. Seperti contoh bila mana kita nak mengumpat, dia masuk dalam kategori mengumpat, tapi dibolehkan. Isteri yang dizalimi suami, maka dia perlu pergi kepada balai polis ke, pergi kepada qadi ke, untuk menceritakan hal suami dia. Suami saya ni tak bagi nafkah ke, main judi ke, minum arak ke, apa semua dia nak cerita. Jangan pula time tu polis yang jaga kaunter kata tak baik mengumpat kau. Memang tak buat kerja lah, memang tak jadi kerja lah kita pergi buat report tu. Jadi yang tu tak mengapa, yang dibenarkan oleh Islam. Seperti contoh lain juga, kita mengumpat juga, tapi benda yang betul. Tonton duduk kat taman ni dalam kampung. Ini yang saya sebut ni maksudnya disebutkan dalam banyak ulama-ulama sebutlah dalam kitab-kitab. Jadi antaranya kitab Minhajul Abidin. Jadi tonton duduk kat dalam kampung, dalam taman ni, datang orang baru pindah. Dia baru pindah, dia tak tahu pasal kat kampung ni. Tapi tuan-tuan tahu di kampung ni, contoh ada satu rumah ni, dia ni memang maksudnya suka ambil harta orang ke, suka curi ke, benda macam tu lah, benda yang tidak baik. Maka dibolehkan tuan-tuan untuk cerita kepada dia untuk berjaga-jaga. Awak hati-hati sikit ya, saya bukan nak ngumpat ke apa, tapi benda ni boleh. Itu yang rumah tu awak jaga-jaga sikit, sebab dia tu ada anak dia yang makan ambil barang ke apa, dia suka curi, dia suka pecah masuk rumah orang ke apa. Cerita benda tu je. Just untuk dia berhati-hati, maka tidak ada masalah, tidak berdosa pun. Bahkan ada pula umpat yang tidak berdosa juga bila nama gelaran seseorang yang dah memang glamour. Faham maksud saya? Nama orang tu dia ada perkataan buruk belakang dia, tapi dia memang itu satu orang panggil pengenalan diri dia. Macam wallah alam, saya tak boleh nak sebut. Macam di kampung saya kat Lustak tu, banyak sangat orang kampung tu yang nama dia, gelaran dia pelik-pelik. Contoh kalau ada kat sini minta maaf dia, Din Boroy. Tu ada kat kampung saya. Jadi kalau orang tanya kan, kenal Din mana? Din mana tu? Din Boroy. Jadi orang kena sebut Din Boroy tu, sebab itu pengenalan diri dia. Dia macam mana dia? Okey, kalau dia tak selesa jangan sebut. Tapi masalahnya bila orang tanya dia, nanti datang kampung saya sebut dia nama Din Boroy, orang kenal punya. Dia sendiri perkenalkan diri dia dengan Din Boroy, maka tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi setakat tu sajalah. Kadang-kadang nak mengenalkan, ya saya datang kampung ni, saya nak cari orang. Siapa? Nak cari orang nama Mat. Mat ada 4 orang kat kampung ni. Mat yang mana satu? Jadi kena sebut. Tapi cukup sekadarnya, jangan lebih-lebih. Mat yang hitam-hitam sikit tu lah. 4 hitam kat sini. Yang mana satu tu? Kalau 4 hitam, yang telinga capang dia kata. Kebetulan 4 capang dia kata. Baru kita tambah sampailah dia berjumpa yang mana. Tapi tak adalah sampai macam tu tuan-tuan ya, yang dimuliakan Allah Taala. Baik.
Kemudian dikata sini, engkau menyebut sesuatu yang tentang saudaramu dengan perkataan yang dibenci jika dia dengar, maka ia haram dengan ijma' ulama'. Bahkan kebanyakan mereka mengatakan mengumpat adalah dosa besar kerana beberapa janji seksa yang bersangatan padanya, seperti Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah kata wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Jangan banyak bersangka, Allah kata dalam Quran, kerana banyak daripada sangkaan-sangkaan itu kebanyakannya dosa. Tapi kalau sangka yang baik, tak apa. Cuma jangan banyak bersangka ni dibimbangi kita bersangka yang buruk, maka ianya adalah dosa. Kemudian janganlah kamu ini mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, melainkan tugasnya. Seperti mana seorang polis, dia tugaskan untuk round cek keselamatan. Itu tak nama cari kesalahan. Kalau dia tahan kereta yang nampak mencurigakan, dia pun keluarkan minta lesen dan sebagainya. Jangan tuan-tuan baca ayat Quran ni pula, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tuan polis tu terus ambil, bawa pergi balai cek urin, takut sangkut. Tiba-tiba je baca ayat Quran ni, orang tengah minta lesen je pun kan. Baik. Kemudian dia kata lagi, janganlah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Apakah seorang dari kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, sudah tentu kamu jijik kepadanya. Patuhilah larangan-larangan tersebut, bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi mengasihani. Nabi sebut dalam hadis, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Jangan jauhkan kamu daripada mengumpat, kerana mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina. Macam mana mengumpat berzina? Mafhum daripada hadis ni lah. Ni ada syarahan dia ni, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, bukan nak kata zina tu bagus. Orang ni berzina, 2 orang. Maka tuan-tuan tahu dia berzina. Maka si fulan ini kutuk dia. Oh, bagi tahu kat orang kampung tu 2 orang tu berzina. Kau tahu tak ni berzina? Ini mak ayah dia tak pandai jaga anak, macam-macam. Dikatanya, dicacinya, macam-macam lagi. Orang yang berzina tadi tu, lepas berzina setengah jam, masuk dalam masjid, mohon ampun, kami terlanjur, ya Allah ampunkan kami, taubatan nasuha. Allah ampunkan dosa dia masa tu juga. Yang mengumpat ni tak ampun lagi, selagi tak minta maaf kepada penzina yang dia mengumpat tu. Tu bahaya tu. Maksudnya dosa zina itu besar, tapi tu dia dengan Allah Ta'ala. Mengumpat orang besar, sedang lagi besar daripada zina, kerana dia dosa kita dengan manusia. Selagi kita tak minta maaf kepada manusia, Allah takkan maafkan orang tersebut. Bahaya ngumpat ni lagi lah. Maksudnya bukan nak kata dia sama-sama dosa, tetapi dosa ngumpat itu tidak akan diampunkan, melainkan kita minta maaf kepada orang yang diumpat. Kemudian dan juga menyalahi janji. Ni antara juga perkara yang Nabi larang, maksiat lidah, iaitu kita menyalahi janji. Salah satu daripada tanda orang munafik, sabda Nabi SAW, ayatul munafiq thalathun, idza haddatha kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik 3 perkara. Apabila ia cerita, ia dusta. Berjanji kebaikan, dia menyalahi janji, yakni mungkir janji. Dan diberi kepercayaan, dia akan khianat. Bukan ni munafik. Ciri tanda ni maksudnya sifat-sifat orang munafik. Bukanlah mudah janji dengan orang tu tak tunaikan janji dia. Jangan tuan-tuan terus kata ini munafik punya orang. Bukan begitu. Sifat munafik tu. Kerana munafik ini adalah orang yang dia ini zaman Nabi zahir di Islam, hakikatnya kafir. Yang tu makna munafik. Kemudian berbantah-bantah, berkata sesuatu yang tidak memberi faedah. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Setengah daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat kepadanya pada dunia atau akhirat. Yang tu antara berbantah-bantah ni maksudnya bergaduh mulut, suka sangat, duk berdebat, suka sangat, asyik-asyik, ada je tak kena. Yang ni juga dilarang, antara perkara yang dilarang oleh Allah untuk kita gunakan lidah kita. Melainkan
kita berdebat mempertahankan sesuatu yang hak seperti mempertahankan agama dan sebagainya, maka itu tak mengapa. Yang terakhir antara perkara yang dilarang adalah mengadu domba. La yadkhulul jannah namam. Nabi kata tidak akan masuk syurga. Nabi sebut dah tu, takkan masuk syurga orang namam. Ni siapa? Orang yang suka mengadu domba. Ulama-ulama sepakat mengadu domba itu dosa besar, iaitu memindah perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain, tujuan nak binasakan antara mereka dan jadikan mereka berkelahi. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka ia wajib tidak termasuk dalam mengadu domba yang dilarang. Jadi kalau dia pindahkan sesuatu itu dengan niat yang baik, perkara yang boleh menghubungkan silaturahim, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengadu domba, si A kata kepada si B, dia kata yang si B tu tak guna, si C ni pula yang ketiga, walaupun A betul-betul kata, tak payah bagi tahu dekat B, kerana dia bagi tahu dekat B, dia tahu B akan mengamuk. Ni jadi orang yang orang panggil Nabi kata orang yang cerdik. Dia tahu benda tu memang dia kata aku tak fitnah, memang A kata betul. Ya, memang dia kata betul. Kita jadi orang yang cerdik, jangan adu domba. Kita dengar dan senyap, rahsiakan. Lebih baik daripada kita sampaikan kepada B, kemudian B berpanas hati dengan A, akhirnya bergaduh. Maka syaitanlah yang menang. Siapa syaitan dia? Yang C itulah. Dia jadi orang tengah, duk adu domba kan perkataan dia. Kadang-kadang orang tu kata lain, dia sampaikan yang lain. Ini pun jadi. Orang ni kata, kau tengok haji tu ya, tua-tua pun datang lagi masjid. Dia pergi sampaikan pada Pak Haji tu. Yang si tu kata Pak Cik ni tua. Dia tak kata yang orang tu puji dia, tua pun datang masjid. Dia pergi sampaikan, dia kata Haji ni tua-tua pun. Tua-tua apa? Tua lah, dia kata Haji tua lah. Habis tu apa? Dia nak kata puas hati dengan aku. Mula mengamuk. Yang inilah yang terjadi. Maka mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk menjaga lidah kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang paling besar adalah banyakkan basahkan lidah dengan baca Quran, dengan berzikir dan juga berselawat kepada Nabi SAW. Itu akan sedikit sebanyak akan jaga lidah kita daripada melakukan perkara yang dilarang. Seperti mana yang berlaku zaman Nabi, satu orang perempuan, dia ni otaknya tak berapa sihat. Dia bukan sengaja, tapi tak berapa senter, suka sebut perkataan tak elok. Satu hari Nabi tengah makan daging kering. Dia tengok Nabi makan, dia pun kata kat Nabi, nak sikit, aku nak juga. Dia cakap selamba je. Wanita ni dia tak berapa ni sikit, tak berapa sihat. Nabi kata, Nabi ambil makan dalam pinggan, Nabi bagikan dekat dia. Dia kata tak mau, aku nak dalam mulut kau. Ni satu dia tak sihat. Nabi dengan akhlak mulia, Nabi keluarkan dan Nabi bagi pada dia. Dan dia pun makan. Sejak hari itu, maka tidak lagi dia bercakap benda-benda yang buruk, melainkan semua benda baik saja yang keluar daripada mulut dia berkat Nabi SAW. Kita hari ini tak sempat dah nak buat benda tu. Kita tak hidup zaman dengan Nabi. Caranya banyakkan selawat kepada Nabi. Maka selawat itu, dengan berkat selawat, Allah jaga lidah kita daripada menyebut perkara yang tidak baik. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah bicara, terkurang adab, terkurang sopan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.